Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi ja'ala as-siyama tariqatan lil muttaqin wa wa'adahum bil jannati na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahilladzi la yadurruhu ma asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran kita khususkan kepada Tuhan Rabbul Jalil, Tuhan semesta alam. Syukur ya Allah dengan nikmat yang telah kau berikan kepada kami, kepada diriku, dengan telah apa yang aku lalui dalam kehidupan ini, daripada Ramadan ke Ramadan, daripada Jumaat ke Jumaat, daripada satu waktu ke satu waktu. Apa yang berlaku di antara Ramadan ke Ramadan setahun, apa yang berlaku di antara Jumaat ke Jumaat, apa yang berlaku di antara satu waktu ke satu waktu, mestilah ujian. Ujian yang Allah duga kita daripada setahun ke setahun. Itu sebab disebut dalam hadis Nabi, Ramadan ila Ramadan, Jum'ah ilal Jum'ah kafaratun, dikifaratkan akan dosa-dosa kita yang telah lalu. Kita nak bertemu pula dengan Ramadan yang akan datang. Fa insya-Allah balighna ya Ramadan ya Allah. Sampaikanlah kami kepada Ramadan dengan rasa penuh rindu, dengan rasa penuh kegembiraan, dengan rasa menanti-nanti bulan yang penuh barakah, bulan yang dilipat kali ganda. Sebab kita tahu kita tak banyak amalan, maka kita menanti dan menanti bulan yang dirindui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat juga salafus saleh. Maka itulah yang dikatakan daripada Ramadan ke Ramadan. Apa yang kita lalui, apa yang kita rasai, kesusahan demi kesusahan tersebut adalah kifarat dosa-dosa kita yang lalu. Syukur alhamdulillah, kita dalam keadaan ada yang meninggal sebelum nak masuk Ramadan, tapi dia sudah bau kelebihan keberkatan Ramadan. Bau. Ada dalam satu hadis Nabi SAW, hampir dengan Ramadan, syurga bertiup angin lembut saja. Maka bidadari terpinga-pinga. Pasal apa ni? Pasal apa lembut sangat angin ni? Pokok-pokok dalam syurga semua terayun-rayun, melambai-lambai. Bertanyalah bidadari, qurrata a'yun, apakah akan berlaku? Maka jawab para malaikat, Ramadan akan datang. Ramadan dah nak masuk. Sebab itulah berayun-ayun pokok,
di dalam syurga kerana nak sambut satu bulan yang penuh keberkatan. Muslimin yang dirahmati Allah, ini sedang berlaku di sana. Seronok para malaikat, seronok para bidadari. Kita macam mana nak sambut Ramadan? Itu sebab tadi awal sekali saya sebut alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyamu tariqatan lil muttaqin. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah memberikan bulan puasa dengan berpuasa untuk menambahkan ketakwaan kita bagi orang-orang yang bertakwa. Nak capai takwa ni tuan-tuan, itulah Ramadan, itulah puasa. Para nabi dulu, para wali Allah, macam mana mereka naik peringkat martabat hanya kerana puasa. Sebab puasa ni siapa betul-betul faham dan jaga, naik. Tapi jangan puasa tapi tak mayang, tak maulah, syariat yang lain kena jagalah. Puasalah boleh kita nilai siapa diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa dia yang dinamakan sebagai takwa? Satu peringkat ketinggian iman, keyakinan dia kepada Allah dan seluruh perkara-perkara iman, sampai satu tahap dia boleh jadi muqarrabin, orang yang hampir dengan Allah, yang merasai kelazatan iman tersebut. Itulah takwa. Tapi kalau dalam keadaan kita kata kita dah nak puasa, Ramadan dah nak masuk, kita duk rasa ralat, yang itulah di antara sifat-sifat orang-orang fasik apabila dia menyambut Ramadan. Seolah-olah macam Ramadan ni menyusahkan dia, seolah-olah berpuasa ni satu benda yang susah pada diri dia, seolah-olah macam Ramadan ni menghimpit dia dari segi kewangan dan sebagainya. Contohlah kita kata orang nega buka kedai makan, bila main Ramadan dia duduk susah hati, dia tak ada income. Pasal apa? Kedai kena tutup. Awak sebelum ni awak seolah-olah macam Ramadan tu menyusahkan dia. Ada juga yang merungut kata bila Ramadan pelancong tak apa nak masuk, tak payah kata tunggu Ramadan, Covid pun dah tak masuk dah. Hari ni baru kita faham kan, kita ni sebenarnya daripada Ramadan ila Ramadan, daripada satu tahun ke satu tahun perjalanan dia tadi, kita seronok saja. Kita nak seronok, bukan kita seronok tu nak seronok saja. Tiba-tiba mai susah sikit lah. Bab makan ya, bab makan. Kita dah tak boleh duduk dah. Itu sebab dalam kitab-kitab tasawuf, penyakit-penyakit hati ni bermula daripada makan. Sebab tu masalah pemakanan dan masalah kita suka makan menyebabkan kita ada penyakit hati. Macam mana nak letak takwa? Takwa tu ada di hati. Tapi kalau kita makan pun kita main belasah saja, haram halal ke kita tak ketahuan, maka apa akan jadi pada hati kita? Adakah kita boleh memikirkan tentang keimanan? Kita bolehkah fikir tentang ihsan? Kita boleh fikirkah tentang kemasyarakatan? Tak, kita duk fikir macam mana aku nak senang. Itu sebab kelebihan puasa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita kalau kita memikirkan perkara tersebut. Muslimin yang dirahmati Allah, itu sebab kata daripada Ramadan ke Ramadan, siapa yang betul-betul faham akan dikifaratkan dosa-dosa dia yang lalu. Mengapa? Sebab dia faham. Susah, senang, itulah kehidupan. Daripada Jumaat kepada Jumaat, susah, senang, seminggu, itulah kehidupan. Janji jaga akidah. Sebelum kita nak sambut Ramadan ni tuan-tuan, perkara yang paling penting kita kena perdalamkan, kita kena perbaharui, kita kena meneliti benda tersebut adalah akidah kita, iman kita, akidah kita. Betulkah kita Islam?
Sebab syarat sah puasa adalah Islam. Bukan syarat sah puasa itu adalah dengan tidak makan daripada mula terbit matahari, terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang tu syarat yang keberapa dah? Syarat yang pertama adalah Islam. Cuba kita cek balik. Kita sembahyang okey tak lagi? Menandakan tanda arus kita Islam tak Islam, solat. Ada orang tang puasa tak tinggal, tapi sembahyang tuang selalu. Itulah penanda arus kita tu, betul ke kita Islam? Pasal apa? Pasal sebulan yang kita akan lalui, adakah ia sia-sia saja? Lapar dan dahaga, ju' wal atash. Itulah selalu orang duk bincang satu pasal apa, dan persediaan apa dia nak menyambut Ramadan. Satu saya nak sebut, tak banyak orang sebut bab ni, bab akidah. Betul ke kita tu Islam? Muslimin yang dirahmati Allah, saya Islam, alhamdulillah. Tapi kalau tengok cara kehidupan, nak kata gambarkan kita betul-betul Islam, cuba kita tengok syariat kita ikut tak? Bab sembahyang, bab pemakaian, bab hubungan, jaga silaturahim, jaga ibu ayah, jaga mak pak kita. Itu semua adalah gambaran-gambaran orang Islam. Tiba-tiba satu pun tak ada. Dia sembahyang tak tinggal, puasa pun tak tinggal, tapi dengan mak ayah dia tak tegur siapa. Ada masalah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaina ihsana. Setelah kita tunai hak Allah tu, wa bil walidain, dua ibu bapa kita, bergantung, semua bergantung tentang ihsan, tentang silaturahim. Muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan nikmat Islam, agama kita, cara hidup kita, syariat yang telah mengajar kita untuk menjadi orang yang betul-betul dikehendaki sebagai orang Islam yang beragama. Alhamdulillah dengan nikmat iman, keyakinan kita tentang perkara uluhiyah, tentang peribadatan kita, tentang kenabian, menceritakan tentang kenabian dan kerasulan kita, dan sam'iyat, perkara yang kita dengar dan kita yakin, itulah iman. Kita dengar kata ada hari akhirat, kita dengar kata ada alam barzakh, kita dengar ada mahsyar, kita dengar daripada lidah Nabi SAW kata ada timbangan. Kita beriman dan kita jaga diri kita supaya jangan terima amalan sebelah kiri. Itulah iman. Itulah iman. Kita dengar dan kita percaya. Tadi ada saya terbaca pasal dia tanya, ada nampak tak Tuhan yang hampa sembah tu? Persoalan dia, nama Muhammad. Dia tanya, kata nampak tak Tuhan yang kita duk sembah ni? Tak nampak duk sembah apa-apa. Ni dia tak faham apa itu iman. Perkara sam'iyah, perkara yang kita dengar daripada hadis, perkara yang kita dengar daripada kalamullah Quran, kita kena sembahyang. Yang duk petikai, nampak tak Tuhan yang hampa sembah tu pasal apa? Yang ni lah iman. Yang puasa duk penat-penat untuk siapa? Untuk Allah. Hampa nampak ke Allah? Persoalan. Inilah golongan-golongan liberal, golongan-golongan logik akal. Logik akal. Orang yang pakai logik akal, dia takkan percaya apa itu iman. Macam mana nak naik tahap pi takwa? Lagilah tak ada. Tu tak tahu kata isu pegang anjing lagi ni pun ada juga tadi. Aduh, duk pi main anjing. Dia kata tak apa, boleh sama. Dah faham dah apa maksud dia ni. Yang kata jangan pegang ni, najis, hukmi dengan najis aini. Benda tu dah dihukum kata najis dan tak boleh pegang. Dah dihukum dah. Tak apa, kita sama. Tak mudarat dak yang dia tersentuh tadi. Hang sendiri pi, itu dosa. Duk pi sentuh dia tu. Dan dia pula menatang yang tak ada langsung keberkatan dan rahmat. Hadis lambat-lambat cerita bab anjing ni.
Penat lah tuan-tuan. Pasal apa? Pasal duk pakai akai. Akai je. Ngaji memang tinggi, tapi duk pakai akai tu. Semua perkara iman pakai akai, takkan capai tuan-tuan. Mengaji hanya logik akai. Macam mana kita nak capai iman? Iman ni perkara sam'iyat, perkara hang baca, hang dengar, hang kena pegang. Ada berapa orang yang mati duduk balik mai cerita kita tentang alam kubur? Ada tak? Tak ada. Adakah tunggu kata nampak tu? Kata Allah yarham Datuk Ismail kamu sedia kata, kalaulah kita nampak azab api neraka ni, masjid 60 tingkat pun tak cukup nak isi jemaah. Pasal apa yang tak mayang juga? Pasal tak nampak. Pasal apa tak bagi nampak? Sebab nak uji iman. Pasal apa kena uji iman? Baru faham. Sebab iman tu kena yakin dengan hati. Yakin, aku yakin. Kalau duk yang tu tak yakin. Tak yakin tu tak beriman lagi. Takkan Islam je lah. Muslimin yang dirahmati Allah. Itulah puasa, kena puasa. Aku ni duk penat puasa sehari-hari untuk apa? Iman. Dia makin rasa dekat dia dengan Allah. Tuan-tuan tengok nak, siang dia puasa, mai pilah siapa pun siang dia puasa, malam tu 20 rakaat, 23 rakaat dia selesai. Parking sampai keluar tu imam sampai duduk depan. Malam pertama lah. Malam 27 tu imam tarik mai duduk tang ni. Tak tahu ping mana habis dah. Tu pun iman lah tu, iman. Sedangkan hampir dengan nak habis Ramadan, lagi hebat Rasulullah dengan salafus soleh, sahabat-sahabat pulun. Kita pulun hak awal, tu pun iman lah. Tapi nak cerita dekat tuan-tuan, dek kerana puasa siang hari, malam kita rajin, automatik kita rajin. Tapi kalau siang hari puasa, malam bulung, malam ulang sawah punya duk ada, malam loklak punya duk ada, yang tu puasa tak mendidik dia. Ya, sungguh. Orang kita kalau siang dia puasa, malam dia rajin. Dia ajak kita tadarus sampai kita tak dan pun tadarus juga dengan depa. Dengan tarawih pun habis cukup apa semua. Pasal apa? Pasal siang dia tadi iman dia dah terduga, dia dah naik dah. Tu sebab dia manisnya dia berbuat malam tadi. Hari ni, yang hari tu 23 rakaat boleh buat. Tu tak campur dengan isyak lagi tu. Hari ni mau tak kita kata malam ni kita berjaga buat 20 rakaat, nak tak? Tobat tak mau. Pasal siang tadi tak puasa. Nampak? So bagaimana kita nak bagi naiknya rasa kita dengan keimanan kita? Puasa. Puasa cantik. Siapa hak duk balok sikit, puasa. Siapa hak yang ni sikit, puasa. Siapa hak tak tahan hawa nafsu, puasa. Tu je point dia. Sebab itulah dalam masa 12 bulan, 1 bulan kita kena cuci diri kita supaya iman kita senang masuk, senang lekat. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey. Baik, kita sambung balik dalam kitab kita Bahrul Mazi, masalah 90 97. Kifarat. Apa dia kifarat? Kifarat ni maksudnya bayak balik. Ni orang hak yang nak puasa ataupun dia tak boleh puasa, ataupun hak puasa hak yang dulu tak selesai lagi, dia kena bayak kifarat. Apa itu kifarat? Dalam bab puasa, iaitu mengeluarkan fidyah. Itu kifarat. Wa qala musannif rahimahullahu taala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi, yang diambil daripada kitab Mukhtasar Sahih Tirmizi, Sunan Tirmizi, syarah dalam bahasa Arab Tuhfatul Ahwazi, syarah dalam bahasa Melayu inilah kitab dia Bahrul Mazi. Moga-moga Allah mengampuni dosa Syekh ini, moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya, moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya, moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin muslimah umumnya, amin ya rabbal alamin. Tafa'u ulumihi ila dari biddari. Yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menyebutkan bayar kifarat, yakni fidyah puasa.
Ketahuilah kiranya ya saudaraku, Syekh ni nak kata dekat kita, apabila seorang yang tertinggal puasa Ramadan kerana uzurnya. Uzur tu ada sebab, uzur tu ada lesen. Kalau tak uzur tu tak ada lesen, saja-saja tu iman. Duk gas, kerja nak terik ya. Gas tak tahu mana, terik yang lebih. Kan? Bum 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 bum, tak boleh puasa dah. Tak, siapa yang nilai kata kita sakit tu? Tak, tak. Siapa yang nilai kata kita sakit? Ni dalam hukum fiqh, dalam fiqh. Siapa yang nilai kata kita sakit? Kawan. Kawan main pegang-pegang. Tak boleh puasa. Boleh pakai ke dia tu? Tak boleh pakai. Tak boleh pakai, jangan dia ikut. Siapa yang menghukumkan kita tak boleh puasa? Doktor. Doktor tu pakar bahagian tu, baru boleh pakai. Kalau takat kawan main tepuk-tepuk perut, tak jadi. Dia kena ada pengesahan. Tu pun kena ada kaedah. Dah abang kat bini hari ni aku tak boleh puasa dah. Pasal apa? Pasal gastrik. Dok gastrik tu macam mana? Gas banyak ke teriknya banyak? Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, kalau kata betul gastrik telah disahkan oleh perubatan, hari tu kena berkeluar satu cupak. Esok bila habis Ramadan raya, qada balik. Tu cara dia. Bukan kata lepas tangan ikut dan. Tak. Faham tak? Faham tak? Tu kata kifarat tu. Dia kata tak payah puasa. Tak payah puasa, tak apa. Okey. Tak qada saja. Tak juga. Kena bayar dulu fidyah tu hari ni. Hari yang tak puasa tu. Lepas tu esok qada balik. Muslimin yang dirahmati Allah. Tu baru bunga dia lah. Allah baru nak terang. Apabila seorang tertinggal puasa Ramadan kerana uzurnya, maka kenalah atasnya kifarat tiap-tiap hari yang tiada dia puasanya itu memberi makan miskin. Bermula dalil atas yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi, hadis yang berbunyi an Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamu syahri falyut'am anhu makana kulli yawmin miskinan. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Umar, redha Allah pada dua-dua mereka dia. Daripada Nabi SAW sabdanya, barang siapa Nabi kata mati dan ada atasnya puasa Ramadan yang ditinggalkannya, tiada dikerjakannya masa dia sakit ataupun masa dia sihat, tiba-tiba dia mati, dia ada tinggal puasa, hendaklah beri makan daripadanya pada tempat tiap-tiap harinya seorang miskin. Seorang orang miskin. Seorang miskin satu hari. Seorang miskin satu hari. Lah ni kita pergi cari. Satu rumah ada 10 orang. Maksudnya 10 hari dah boleh. Okey. Kata Abu Isa bermula hadis ini, itu kita tak payah bincang lah. Mauquf. Masalah kifarat puasa bagi seorang yang mati, meninggalkan puasa yang tiada diperbuatnya. Orang yang mati tadi masa hidup dia tak puasa, kena kira lah berapa hari. Dan telah bersalah-salahan ahli ilmu, ulama khilaf pada bab ini, maka kata setengah mereka itu, kata setengah daripada ulama, bab orang mati tak puasa ni dipuasakan daripada si mati yang kita bincang minggu lepas, iaitu anak beranak dia tolong puasa kat dia. Itu dalam mazhab Syafi'i sahaja. Itu pun qaul jadid. Maka dengan dialah berkata Ahmad dan Ishaq, kata keduanya, apabila adalah atas mayat itu nazar puasa, dipuasa akan dia daripadanya. Ini kata Ahmad bin Hanbal, kalau nazar sahaja puasa Ramadan tak payah, tak sama. Faham kalau main minggu lepas faham. Dan apabila ada atasnya qada Ramadan, memberi makan ia daripadanya, kata Ahmad bin Hanbal. Mazhab Hanbali kata kalau dalam bab ni
Orang yang tak puasa tadi mati kena banyak fidyah. Tapi dalam mazhab Syafi'i boleh anak dia tolong puasa. Faham balik minggu lepas. Dan kata Imam Malik dan Sufyan dan Asy-Syafi'i, tiada dipuasakan oleh seseorang daripada seseorang. Ini banyak nak kena dalamnya gini. Dalam syarah Muhazzab Imam Nawawi, barang siapa yang mati dan atasnya qada Ramadan atau setengahnya, maka baginya dua kelakuan. Salah satu dia, apa yang perlu kita buat untuk bayar balik kifarat fidyah tadi, keadaannya betul, kena uzur pada menunaikan puasanya hingga kekal uzurnya itu sampai ia mati. Kata Imam Nawawi, syarat yang boleh tadi adalah dia tu uzur kerana uzur. Kalau saja-saja sihat tapi tak puasa, yang tu tak boleh tolong puasa. Yang tu kena banyak fidyah. Faham tak tu? Faham. Seorang jadi faham. Seperti orang yang berhubung ke apa ni? Berhubung ke berhutang? Berhubung sakitnya atau musafirnya. Saat-saat berjalan, saat-saat sakit atau saat-saat sakit ataupun saat-saat kena berjalan, saat-saat kena pergi sana, saat-saat kena pergi sini, atau saat-saat pengsan. Mama saat-saat pengsan. Macam mana nak buat kat dia ni? Mau terkejutnya pengsan, mau terkejut pengsan. Ada ke? Darah rendah. Duduk dalam tempat sejuk, keluar panas, nak pensiun. Okey. Muslimin dirahmati Allah. Kata kat diri sendiri lah tu. Kan? Duduk ni cangkung Ustaz. Bangkit nak pensiun. Oh, sikit-sikit pensiun lekeh. Elah. Kan? Contoh, kan? Dak hak teruk lah, hak taklah sampai teruk macam tu. Baik. Maka dia tak, atau haidnya atau nifasnya atau buntingnya hamil atau memberi menyusunya dan seumpamanya yang demikian itu hingga mati, nescaya tiada wajib atas warisnya dan tiada pada peninggalnya tiada puasa dan tiada memberi makan. Dan ini tiada khilaf pada di sisi kita. Apa maksud dia ni? Tiada puasa, maksudnya tak boleh puasa kat dada, dan tiada memberi makan, tiada fidyah. Apa maksud dia? Lepas dia mati tu, maksudnya dia kena buat macam ni. Hari yang dia tak puasa tu bayang siap-siap. Faham ke tak? Hari uzur tu bayang siap-siap. Orang kita dia suka tangguh lepas tu baru bayang. Tapi bolehlah juga. Dah pasal apa? Pasal hari tu tak bayang. Hak bayang hari ni pun bayang qada. Qada atas qada. Patutnya hari yang kita tak puasa tu kerana uzur, hari tu juga kita bayang siap-siap. Faham ni? Contoh, kita kata kita nak keluar, berjalan jauh musafir, memang jalan tu kita tak tahu dan sebagainya, dan kita takut jatuh sakit, hari tu terus berkelak fidyah. Faham tak? Ataupun perempuan ni dia dah rasa dia tak boleh pergi dah, kalau mengandung dia tak boleh pergi dah, hak dia rasa kalau ni esok yang dia tak boleh puasa tu bayang siap-siap dah. Kita perangai kita suka tangguh, lepas tu baru kita bayang. Terus hal yang keduanya, boleh si mati qadakan puasanya kira-kira di dalam hayatnya, sama ada yang diluputkannya dengan uzur atau tiada uzur. Ini hal yang kedua, keadaan. Tadi keadaan pertama, kita nak tengok mana yang lebih kuat lagi. Maka padanya dua qaul, ada dua pendapat pula. Apa dia? Hak yang cerita boleh si mati qada puasanya kira-kira di dalam hayatnya, sama ada boleh tolong puasa kat dia si mati tadi. Uzur atau tiada uzur, dia uzur atau
tak uzur. Ini pendapat kedua. Pun ada dua qaul yang lebih masyhur dan lebih asah di sisi sahib al-muhazzab dan jumhur, dan ialah yang dinaskan pada qaul jadid, qaul yang baru daripada pendapat Imam Syafi'i, bahwasanya wajib pada ketinggalannya bagi tiap-tiap hari secupak daripada makanan. Itu mazhab Syafi'i. Setiap hari nak bayar cepat adalah lebih baik. Tak boleh puasa lama esok. Pasal apa? Gastrik. Bayar siap-siap esok. Tak apa, makan ubat, bayar siap-siap fidyah tu. Pilah cari orang susah. Tak payah duk tunggu sampai habis Ramadan baru nak pergi bayar. Pun boleh. Ataupun dia dah meninggal, dia meninggal pula atas sebab uzur atau tidak uzur, pun boleh puasa. Itu qaul yang kedua. Terus, dan tiada yang sah mazhab, dan tiada sah puasa walinya daripadanya. Tak boleh puasa, tolong puasa kat dia. Sebab apa? Pasal dia tak uzur apa tadi. Faham tak tahu ni? Ish. Bagus. Pasal hangguk boleh. Dan yang kurang masyhur, kurang popular pendapat ni, dan ialah qaul qadim, pendapat lama daripada mazhab Syafi'i, iaitu yang sahih di sisi satu jemaah daripada segala yang muhaqqiq daripada ashab kita mazhab Syafi'i, dan iaitu yang mukhtar, pendapat lama yang mukhtar, yang terpilih daripada pendapat tersebut, bahwasanya harus bagi walinya puasa daripadanya, dan sah yang demikian itu. Maksudnya ada dua qaul, qaul qadim dengan qaul jadid. So kalau nak pakai pun pakai, tak ada apa, tak ada masalah pun. Cuma jangan kata sesat. Sekian, terima kasih. Cik nak masak nasi dengan apa? Nak masak dengan rice cooker. Masak tak nasi kalau dengan rice cooker? Masak juga. Mak nak masak dengan apa? Mak nak masak dengan periuk ni pakai kayu. Salah tak pakai kayu? Tak salah. Masak sama juga, nasi juga. Tu yang pakai rice cooker kata mak sesat pasal apa? Mak tak kena. Yang mak pula kata anak pakai rice cooker ni tak kena ni. Ni bukan jalan kita. Yang tu pun boleh makan, yang ni pun boleh makan. Tapi kalau hang rasa sedap dengan masak pakai kayu, masak pakai kayu sedap. Masak guna api kayu lagi sedap daripada masak yang tu. Sebab apa? Masak pakai kayu ni dengan keimanan, dengan kasih sayang, tunggu api, sedap nasi. Yang nu hang tinggal api mana pun tak apa, tetap ketekepung naik gitu ya. Bukan dengan kasih sayang. Kian makasih. Faham ke tak? Masak dengan kasih sayang ni dia lagi erat. Hak tu benda kita tak faham bab tu. Maka di sini adakah salah masak dengan hak ni? Adakah salah? Tak. Tapi yang sedap yang ni, yang hak orang hak baru kata yang ni lagi sedap. Ikutlah hak mana pun. Jangan kata yang ni tak kena saja. Hak tu ya. Pendapat. Biasalah pendapat kau ni pendapat kau ni. Tapi pendapat ni lebih manis daripada pendapat ni. Cara nak makan durian, kocok, cara pilih apa semua. Kau ni tak payah pilih pegang-pegang manis elok ya. Hak pilih kocok, ngambil buah balik-balik mangkap apa dah. Duk kata betul hak mana satu betul. Jangan duk kata orang tak betul. Ini hanya pendapat cara nak hidup, cara nak bersyariat, cara nak menunaikan hak yang nak cari redha Allah. So jangan kata kau ni tak kena, kau ni tak kena. Semua mazhab ni tempat dia satu ya, redha Allah aja. Cuma pada mazhab Syafi'i dia nak cari kemanisan, bergerak 3 kali batal. Nak cari kemanisan, manisnya tu ibadah tadi. Tu sebab dia terlalu, mazhab Syafi'i dia terlalu dia peralui sampai halus. Pasal apa mazhab lain tak ada apa pun? Pasal apa? Sebab nak ajak kita supaya beradab.
akhlak. Tapi jangan kata hak nu sambil mayang tergaru-garu sambil apa? Solah. Oi, boleh pula dah. Dah, jangan kata dia sesat lagi. Boleh tak jawab? Tapi kita hak Syafi'i pi jawab ana solah. Buat ana solah. Tak boleh lah sebab benda bukan benda mudarat. Lainlah kita duduk tengah sembahyang, tiba-tiba ada satu orang buta lalu nak jatuh longkang. Jaga longkang. Baru 2. Boleh. Dia jangan lebih pada 3. Jaga longkang, jatuh. 3. Batai dah lagi? Tak lagi. Sebab nak mudarat tu. Jaga jatuh longkang sekali lagi. Batai. Pasal apa lebih pada 3? Mazhab Hambali pula 6. Boleh bercakap. Pasal apa nak jatuh dah tu? 6. Tapi kita pegang hak ni dulu. Mau lebih pula pada tu. Tak, hak yang ana solah tu mudarat tak? Tak mudarat, batai terus. Muslimin yang dirahmati Allah. Hak tu kata ditekankan supaya kita lebih merasai kemanisan. Betul jaga elok. Ni dia tergaru-garu, dia terkinja-kinja. Doh. Jaga. Pasal apa depan raja? Pasal apa depan menteri? Pasal apa depan orang besar? Hang boleh berdiri sampai berjam-jam dengan Allah Taala 3 minit kan tak boleh ke? Nampak sangat diskriminasi berlaku di situ. Di situlah kita kena faham. Pasal apa mazhab Syafi'i dia terlalu tekan beratkan sangat. Hak yang tak mengaji dalam bidah. Geram gitu. Kawan tu nak baca 3 kali Yasin. Nya pasal dia selama ni dia tak baca. Biar dia baca pi. Malam tu malam diampunkan dosa. Dia buat amal soleh. Bila dia buat amal soleh Allah pandang dia. Ni bukan sekali ni, 3 ni. Allah pandang dia. Dia, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah. Allah ampun dosa dia. Ni baru Yasin. Bidah. Hak merempit, hak tak mayang tak pula bidah tu. Cakap tu lah no. Minggu depan ada lagi kah? Bila ada puasa tak lupa bidah. Nak puasa dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selamat menyambut dan selamat menjalani ibadah puasa fa insya-Allah. Moga-moga puasa kita diterima oleh Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jangan duk fikir raya dah. Jangan duk fikir raya. Kita fikir kita nak buat yang terbaik untuk puasa kita hari ini. Moga-moga iman kita, kemanisan iman kita dirasai ketika kita berpuasa. InsyaAllah siapa yang tak habis lagi puasa tolong habiskan. Dan siapa hak yang baru duk mendalami ilmu, pilah dalami ilmu, tambah-tambah ilmu akidah dan ilmu sah menjadi orang Islam. Takat tu saja, minta ampun, minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala, segala keburukan itu daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisyairil muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.